Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, selamat pagi pada anak murid saya semua. Okey, selamat menyambut bulan Ramadan, hari yang pertama ya. Harap-harapnya bulan Ramadan pada kali ini, tahun ini ya 1441 Hijrah ni adalah lebih baiklah daripada tahun-tahun sebelum ini. Perbanyakkan amal ibadat, baca Quran, berzikir, solat sunat dan jangan banyakkan tidur. Kurangkan tidur. Baca buku, ulang kaji pun lagi baik. Okey, so saya nak sambung lagi berkenaan dengan sebatian karbon, masih di bawah tajuk sebatian karbon. Pada hari sebelum ini, kelas sebelum ini kita telah bincang tentang sabun ya, bagaimana untuk membina sabun. Masih ingat lagi? So, apakah dua perkara asas untuk membuat sabun? Satu, mesti ada apa? Ada lemak ataupun minyak. Okey, dan yang kedua mesti ada alkali yang pekat dua ni so bila dicampur dipanaskan maka terhasillah sabun sabun ciptaan di bawah makmal lah. Okey, kemudian kalau kita letak pewangi dan sebagainya maka jadilah sabun wangi lah. Okey, so hari ini kita nak lihat sabun tersebut kamu pun tahu kan sabun tu apa peranan dia, apa fungsi dia selain daripada mewangikan. Selain daripada mewangikan, dia juga adalah mencuci. So mencuci apa? Mencuci kotoran. Okey, so hari ini kita nak lihat lah yang dikatakan menyuci kotoran ni bagaimana. Okey. So pada hari ini kamu akan lihat dua perkara iaitu menerangkan tindakan pencucian sabun sebagaimana dia berfungsi dan seterusnya menyatakan ciri-ciri komponen molekul sabun So pada sabun tersebut ada molekul ada juzuk kimia yang kamu patut tahu Okey, mari kita lihat rupa wajah dia dulu Okey, ini satu contoh molekul sabun Okey. Tu dia. So molekul sabun okey, memang kita tak nampak pada mata kasar tapi kalau dilihat di bawah mikroskop yang berkuasa tinggi, kamu akan dapat lihat ada dua keadaan yang kamu telah buat pada kelas sebelum inilah, iaitu dia mempunyai kepala itu yang warna merah tu itu dikenali sebagai hydrophilic fening. So fening tu apa? Fening tu kepala. So kepala lah. Kemudian yang panjang tu seperti ekor tu hydrophobic so phobic F juga kan. Okey, so pandai-pandailah. Yang atas tu L philic F-I-L-I-K bawah phobic F-O-B-I-K. Yang atas L K-L dan yang di bawah tu apa dia? Okay, kita kecil sikit. Okey, so yang di atas itu philic, hydrophilic. So yang bawah phobic, B Okey, senang nak ingat Atas philic, hydrophilic dan bawah eco tu hydrophobic. Sekali pandang tu macam sperm kan. Okeylah, tak apalah. So nanti dua bahagian ni akan bercerai untuk melaksanakan pencucian proses pencucian. Okey, so kamu akan lihat sebentar lagi. Okey, seperti biasa sila bukakan buku teks terlebih dahulu. Okey, buku teks 144 iaitu komponen molekul sabun dan tindakan pencucian sabun So mengapakah sabun dapat mencuci kotoran berminyak? So maknanya kalau bukan kotoran yang berminyak tu mungkin tak boleh lah kan. Tapi sebenarnya boleh je sebarang kekotoran sebab dia ada kaitan dengan cas-cas Okey, perlukah sabun digunakan untuk mencuci kotoran yang bukan berminyak? Ni kena fikir Tahukah anda struktur binaan molekul sabun? Okey, so yang ni kamu dah buat tadi Okey, ini struktur binaan molekul sabun Ingat lagi. So kepala lik L-I-K hydrophilic. Manakala eco big big eco ini eco big. Ini kepala lik. Okey. B L. Senang je nak ingat. B datang dulu. Kemudian baru L tapi kena start dengan eco dululah. Okey, kalau terbalik nanti terbaliklah pula Okey, so apakah peranan bagi dua bahagian tersebut Okey, molekul sabun terdiri daripada dua bahagian. Kepala terdiri daripada kumpulan ionik, manakala bahagian eco terdiri daripada rantai hidrokarbon. So ingat. So bahagian kepala tu dia ada ionik. Okey, manakala di bahagian eco ada hidrokarbon.
karbon. So dua perkara ni penting ni. Bahagian kepala molekul sabun adalah hidrofilik, iaitu boleh larut di dalam air. So kepala ni boleh cair, larut dalam air. Manakala bahagian ekor adalah hidrofobik, iaitu tidak boleh larut di dalam air tetapi larut di dalam minyak atau grease kan. Jadi maknanya bahagian ekor ni lah yang akan main peranan. Maksudnya dia akan tangkap segala kekotoran yang berbentuk minyak dan grease kan. Dia kumpulkan, dia tarik kan. Sebab itu kalau kamu perasan, kalau kamu rendam pakaian yang kotor, kita ingkis rendam lah kan. Campurkan sabun, rendam lah, bukan rendam saja, campurkan sabun. Setelah sejam 2 jam kamu akan nampak di bahagian permukaan air itu akan terdapat macam kotoran lah kan, kotoran. So maknanya kotoran itu telah ditanggalkan daripada pakaian dan sebagainya. So siapa yang menanggalkan? Sabun lah. So sabun tu bahagian mana? Bahagian kepala ke bahagian ekor? Sudah pastinya jawapannya bahagian ekor. Jadi itulah peranan hidrofilik ke fibik. B kan, hidrofobik. Big itu bahagian ekor, iaitu tidak larut. Sebab itu dia tak larut, sebab itu kamu nampak dia terampai kan. Okey, itu asasnya. Okey, kemudian kita lihat lagi ni keadaan gambar rajah bagaimana Okey, katakan pada permulaannya kotoran bergrease macam tu Kemudian ada air sabun dan ada gintian kain. So gintian kainnya petak-petak tu lah. Okey, kemudian ada kotoran bergrease. Okey, kemudian apabila sabun dimasuk, sabun kita anggap seperti macam tu lah, molekul sabun ada kepala filik, hidrofilik, dan juga ada ekor hidrofobik So yang akan bercantum dengan kotoran minyak grease tu bukan kepalanya tetapi ekornya Okey, so ekor tersebut dia akan bukan satu lah kan, bukan satu molekul lah, banyak molekul. Okey, sebab itu kalau kamu masuk lebih banyak sabun, maksudnya kepekatan sabun lebih tinggi, maka cepatlah untuk kotoran itu tanggal kan. Sebab ada iklan dalam TV kata tak payah gosok-gosok dan sebagainya, hanya rendam dengan sabun. So lihat betapa powernya. Lagi pekat sabun tersebut, lagi banyaklah ekor yang akan berada di situ. So bila ekor tu dia akan bercantum dengan grease tersebut Okey, kemudian titisan grease dikelilingi oleh molekul sabun dan terampai di dalam air kan. Kepala tu hidrofilik pergi mana? Hidrofilik dia larut dalam air Okey, so prosesnya apabila sabun dilarutkan dalam air, sabun berkeupayaan untuk merendahkan tegangan permukaan air Hal ini membolehkan sabun membasahi permukaan kain yang mempunyai kotoran bergrease. Bahagian ekor, molekul-molekul sabun akan melarut dan melekat di dalam tumpukan grease pada permukaan kain yang tadilah. Tindakan menggosok atau menggoncang akan menanggalkan tumpuk grease daripada kain kepada titisan-titisan minyak yang dikelilingi oleh molekul sabun. Bahagian kepala sabun yang bercas negatif, kepala tu bercas negatif menghalang titisan grease daripada bercampur semula So sebab itu dia boleh asingkan. Dengan cara ini sabun dapat mengimulsikan grease di dalam air Buih-buih sabun yang terhasil membantu memberangkap titisan kotoran bergrease di dalam air. Apabila air sabun dan buih dibuang semasa membilas, kotoran bergrease turut dibuang bersama. Dengan cara lain, tindakan pencucian sabun membolehkan kotoran pada kain dapat dibersihkan Okey, so itulah berkenaan bagaimana sabun itu berfungsi. Okey, seterusnya mari kita lihat buku amali. Okey, dalam buku amali muka surat 88 Okey, ulang balik. So molekul sabun dia ada dua bahagian, iaitu kepala dan juga ekor kepala dan ekor. So kali ini kepala sebelah kiri pula, ekor sebelah kanan. Okey, kepala tadi apa? L kan. Apa ni ekor tadi? B, hidrofobik dan hidrofilik. So hidrofolik ini larut dalam air Kemudian bagi fobik pula, dia larut di dalam minyak ataupun grease Okey, seterusnya isikan tempat kosong. Okey, inilah prosesnya bagaimana pencucian itu berlaku Okey, kemudian daripada gambar rajah ni nampak jelas kamu lihat bagaimana sabun yang berada di sekeliling baju yang direndam lah Kemudian ada kotoran grease tersebut So apabila kain yang mempunyai kotoran yang grease dimasukkan ke dalam air sabun mengurangkan ketegangan permukaan kain. Air sabun mengurangkan ketegangan permukaan kain. Okey. Itu yang berlaku. Okey, kemudian kamu lihat bagaimana ekor-ekor molekul sabun tadi dia terus bercantum dengan grease tadi kan, kotoran tadi lah. Bahagian hidrofobik iaitu ekor molekul sabun larut dalam grease, manakala hidrofilik berada di dalam air Sebab itu air sabun kamu akan rasa air sabun tu licin kan.
Okey, so pada akhirnya dia akan menggumpal sedemikian dan menanggalkan ya. Tindakan menggosok dan menggoncang menanggalkan grease sebagai titisan-titisan minyak. Bahagian kepala sabun yang bercas negatif menghalang titisan-titisan minyak ini daripada bercantum semula. Dengan ini sabun dapat mengimulsikan grease dalam air ya. Titisan-titisan minyak ini kemudiannya dibilas. Okey. So itu yang proses yang berlaku lah. Bagaimana pencucian itu berlaku ya. Okey, so itu saja pada hari ini. Ulang balik ya. Yang pertama sekali kamu tahu tentang apakah molekul sabun ya. Molekul sabun terbagi pada dua iaitu hydrophilic iaitu kepala dan juga hydrophobic ya. Hydrophobic iaitu bahagian eco ya. Kemudian bagaimana dia berfungsi, dia dalam penyucian bahagian eco akan bercantum dengan kotoran ya, bahagian eco ni ya. Dia akan bercantum dengan kotoran ya. Bahagian kepala kan dia bercampur dengan air air H2O okey, so eco tu akan menggumpalkan kotoran, maka dia akan menimbulkan tanggal daripada pakaian tersebut ya. Okey, so itu saja seperti biasa. Sila lihat Google Classroom, di sana ada tugasan yang saya minta you all tolong selesaikan. Okey, dengan itu cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.